Sudah sekian lama ku menunggu, kali terakhir bertemu setahun lalu. Bila bulan baru kau minta diri dulu, aku sambutmu di malam tanggal 1. Ingat masa kita bersama singkat, tiap malam aku nawai tu pasang niat. Mari kurang rehat, tingkatkan bergiat, selagi ada kudrat, selagi sehat. Rasa syukur di dalam hati menyambut kehadiran bulan penuh suci. Tak terbayang indah meriah, semua berlumba tingkatkan ibadah. Marhaban, marhaban ya Ramadan, setahun sudah aku nantikan. Ku mengejar 1001 bulan, dampingi aku, kita sepasukan. Marhaban, marhaban ya Ramadan, biarpun tubuhku kelaparan, jiwaku sibuk bersantapan, izinkan ku menyantuni Ramadan. Kurangkan yang pejam, tambahkan yang celik, rantai yang direjam, jauhkan yang dihertik. Ada yang dikurang, ada yang dilebih. Gembira bersama, janganlah bersedih. Biar mataku ringan membaca, biar lidahku sering melafazkan cinta, biar anggotaku rajin berusaha doakan tahun depan berjumpa lagi kita. Marhaban, marhaban ya Ramadan, setahun sudah aku nantikan. Ku mengejar 1001 bulan, dampingi aku, kita sepasukan. Syahrul azim, syahrul mubarak, syahrul nuzulil Quran, syahrul siyam, syahrul qiyam, syahrul sabar wa musawwar, syahrul yuzdadu fihi rizqul mu'min. Marhaban, marhaban ya Ramadan, setahun sudah aku nantikan. Ku mengejar 1001 bulan, dampingi aku, kita sepasukan. Marhaban, marhaban ya Ramadan, marhaban, setahun sudah aku nantikan. Aku nantikan. Ku mengejar 1001 bulan, dampingi aku, kita sepasukan. Marhaban ya Ramadan, ya Ramadan, biarpun tubuhku kelaparan, jiwaku sibuk bersantapan. Ya Allah, izinkan ku menyantuni Ramadan. Iktiraf setaraf dengannya. Antara bidang tugas, membantu mengurus program berkaitan hal ehwal pentadbiran pejabat yang berkaitan dengan program dan aktiviti IKIM, mengurus keperluan penceramah, pembentang, pengurusi, ahli panel dan moderator luar, membantu menyediakan serta menghasilkan reka bentuk pelbagai rekaan untuk kegunaan program IKIM, mengurus, menyelaras dan mengemaskini iklan dan promosi program IKIM. Hantarkan permohonan anda kepada Unit Modal Insan Institut Kefahaman Islam Malaysia sebelum atau pada 22 Mac 2024. IKIM FM, inspirasi utama anda. Hospital Pusrawi Sendirian Berhad merupakan anak syarikat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib dan telah beroperasi sejak tahun 1984. Hospital Pusrawi Jalan Tun Razak menawarkan perkhidmatan kepakaran dan kemudahan kesihatan komprehensif, pakej kesihatan dan juga aktiviti menarik sepanjang tahun buat anda sekeluarga. Ingin ketahui info lanjut, sila hubungi 03 2687 5000 atau layari www.pusrawi.com.my atau datang terus ke
Hospital Pusrawi di Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur. Kami sedia membantu anda. Pengumuman waktu berbuka puasa ini dibawakan kepada anda oleh Hospital Pusrawi Sendirian Berhad, eksklusif di IKIM FM, inspirasi utama anda. Hospital Pusrawi Sendirian Berhad mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada semua muslimin dan muslimat. Berikut disampaikan waktu berbuka puasa bagi seluruh negeri di Malaysia 2 Ramadan 1445 Hijriah 13 Mac 2024. Negeri Sabah Zon 3 sempurna silabukan Kunat Ladatu 6.11 minit malam, Zon 4 Tawau Balong Kalabakan 6.22 minit malam, Zon 7 Tuaran Tamaruli Penampang Kota Kinabalu Putatan Papar 6.28 minit malam, Negeri Sarawak Zon 2 Nia Berkenu Miri Sibuti Marudi 6.38 minit malam, Zon 7 Samaran Simunjan Serian Sebuyau Melodam 6.51 minit malam, Zon 8 Kuching Bau Lundu Sematan 6.54 minit malam, Negeri Johor Zon 2 Johor Bahru Kulai Kota Tinggi Meroising 7.11 minit malam, Zon 3 Pontian Keluang 7.20 minit malam, Zon 4 Batu Pak Muar Tangkak Segamat 7.23 minit malam, seluruh negeri Melaka 7.25 minit malam. Negeri Sembilan Zon 1 Tampin Jempol 7.24 minit malam, Zon 2 Kuala Pilah Rembau Jelebu 7.25 minit malam, Zon 3 Seremban Port Dickson 7.26 minit malam, seluruh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 7.27 minit malam. Negeri Selangor Zon 1 Hulu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat Sepang 7.27 minit malam, Zon 2 Kuala Selangor Sabah Berenam 7.29 minit malam, Zon 3 Kelang Kuala Langat 7.28 minit malam, Negeri Perak Zon 1 Tapas Slim River Tanjung Malim 7.28 minit malam, Zon 2 Ipoh Batu Gajah Kampar Sungai Siput Kuala Kangsa 7.29 minit malam, Zon 5 Teluk Intan Maganatu Kampung Gajah Serik Iskandar Beruas Parit Lumut Setiawan Pulau Panggu 7.30 minit malam, Zon 6 Selama Taipei Magan Serai Padi Bunta 7.31 minit malam, Zon 7 Bukit Larut 7.34 minit malam. Seterusnya, Negeri Pahang, Zon 2 Rompin Pekan Muazzam Shah Kuantan 7.21 minit malam, Zon 3 Maran Ceno Jengke Temeloh Bera Jerantuk 7.24 minit malam, Zon 4 Bentong Raup Kuala Lipis 7.25 minit malam, Zon 5 Genting Sempah Jana Baik Bukit Tinggi 7.29 minit malam, Zon 6 Bukit Fraser Genting Highlands dan Cameron Highlands 7.32 minit malam. Negeri Terengganu Zon 1 Kuala Terengganu Marang Kuala Neros 7.20 minit malam, Zon 2 Besok Setiu 7.23 minit malam, Zon 3 Hulu Terengganu 7.22 minit malam, Zon 4 Kemaman Dungun 7.21 minit malam. Negeri Kelantan Zon 1 Kota Baru Bacok Pasir Putih Tumpah Pasir Mas Sana Merah Kuala Kerai Gua Musa Daerah Ciku 7.24 minit malam, seluruh negeri Pulau Pinang 7.31 minit malam. Negeri Kedah Zon 1 Kota Sagubang Pasu Pokok Sena 7.31 minit malam, Zon 2 Pendang Kuala Muda Yan 7.31 minit malam, Zon 3 Padang Terap Sik 7.30 minit malam, Zon 4 Baling 7.29 minit malam, Zon 5 Kulim Mana Baru 7.30 minit malam, Zon 6 Langkawi 7.33 minit malam, Zon 7 Puncak Gunung Jerai 7.34 minit malam. Akhir sekali seluruh negeri Perlis 7.32 minit malam. Demikian tadi disampaikan waktu berbuka puasa bagi seluruh negeri di Malaysia 2 Ramadan 1445 Hijriah 13 Mac 2024. Kami di IKIM FM mengucapkan kepada seluruh muslimin dan muslimat selamat berbuka puasa. Pengumuman waktu berbuka puasa sebentar tadi telah dibawakan kepada anda oleh Hospital Pusrawi Sendirian Berhad, eksklusif di IKIM FM, inspirasi utama anda. Hospital Pusrawi Sendirian Berhad mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada semua muslimin dan muslimat. Hospital Pusrawi Sendirian Berhad merupakan anak syarikat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib dan telah beroperasi sejak tahun 1984. Hospital Pusrawi Jalan Tun Razak menawarkan perkhidmatan kepakaran dan kemudahan kesihatan komprehensif, pakej kesihatan dan juga aktiviti menarik sepanjang tahun buat anda sekeluarga. Ingin ketahui info lanjut, sila hubungi 03 2687 5000 atau layari www.pusrawi.com.my atau datang terus ke Hospital Pusrawi di Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur. Kami sedia membantu anda. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها
وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Jomlah kita berbahasa Arab. Jom mari pelajari bahasa Arab. Bahasa indah, bahasa Al-Quran. Mari pelajari bahasa ini. Bahasa dan suci dan murni. Hayya bil Arabiyah, hayya bil Arabiyah, hayya bil Arabiyah, hayya bil Arabiyah, hayya nadrusuha ma'an. Hayya bil Arabiyah, hayya bil Arabiyah. Mari pelajari bahasa Arab, bahasa indah, bahasa Al-Quran. Mari pelajari bahasa ini, bahasa dan suci dan murni. Hayya bil Arabiyah, hayya bil Arabiyah, hayya bil Arabiyah, hayya bil Arabiyah, hayya nadrusuha ma'an. Hayya bil Arabiyah, hayya bil Arabiyah, hayya bil Arabiyah. Kembali Inspirasi Ikim FM, inspirasi utama anda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami untuk waktu ini في برنامج هيا بالعربية لهذا المساء. شكرا جزيلا لكم وشكرا لمحبي وعشاق اللغة العربية. والحمد لله في برنامج هيا بالعربية ما زال معنا الفضل الأستاذ أشرف الدول عبد الحميد. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أستاذ؟ الحمد لله بخير. وكيف الصيام معك يا أستاذ؟ الحمد لله الحمد لله. أسأل الله يتقبل منا صيامنا. آمين آمين يا رب العالمين. Dan untuk waktu ini bersama Ustaz, تفضل Ustaz مع عبارات هذا المساء. تفضل. Baik Datin, sebelum kita pergi kepada ibarat yang kita akan pelajari pada petang ini, sebelum itu saya nak tanya Datin ada share sebelum ini apa yang kita nak kata apabila kita berdepan dengan juadah berbuka puasa tu sebelum kita menjamah tu? Kita dah buka dah Ustaz dah. Apa ya? Sebelum ولا بعد الافطار؟ لا ممكن قبل الافطار ايضا. قبل الافطار او اثناء الافطار. نعم. اثناء الافطار لا يمكن. مشغولين في الاكل. نعم. صوما مقبولا وافطارا شهيا. ايوه صوما مقبولا وافطارا شهيا. نعم. Itu saya dengar ungkapan ini daripada Instagram Datin sebelum ini. Tahun lepas. Tahun lepas ya betul. Sauman maqbulan wa iftaran syahiyan, seperti mana Datin kata tadi, itu adalah doa. Ketika kita nak buka berpuasa tu sama-sama anak-anak kita tu, kita katalah sauman maqbulan, moga puasa kita diterima, wa iftaran syahiyan, dan juadah berbuka puasa ini juga, iftaran berbuka puasa ini juga syahiyan. Syahiyan maknanya sedaplah, berselera. Memang berselera Datin apa saja makanan. Petang ini tuan-tuan akan tuan-tuan pergi mencari juadah buka puasa dan tuan-tuan buka puasa, dan tuan-tuan boleh praktis ayat ini, iaitu sauman maqbulan wa iftaran syahiyan. Baik Datin, kita pergi kepada apa yang kita nak pelajari pada petang ini Datin. Ungkapan perkataan khilaf.
Perkataan khilaf maksudnya perbezaan, percanggahan, Datin. Khilaf. Kha, lam, alif, fa. Semua, saya rasa semua orang tahu. Ada yang orang suka, ada orang yang tak suka. Khilaf. Ya, Allahumma ba'dan an khilafat insyaallah. Naam. Khilaf, misalnya kita kata bainahuma khilaf. Naam. Kita tengok orang ni duduk di sana, satu orang ni duduk di sini. Duduk jauh-jauh. Nampak Nampak dah. Bainahuma masafat ba'idah. Jadi kita dapat rasakan yang ada sesuatu di antara mereka berdua itu. Kawan kita pun katalah bainahuma khilaf. Bainahuma khilaf maksudnya mereka ada niza', ada khusumah. Bainahuma khusumah, dia ada pergaduhan di antara mereka itu. Yang seterusnya adalah bi khilaf ma kuntu a'taqid. Bi khilafi ma kuntu a'taqid. Bi khilafi ma kuntu a'taqid maksudnya adalah berbeza dengan apa yang saya sangkakan. Kita kata hadza bi khilaf ma kuntu a'taqid. Kita anggap benda ni macam ni, tiba-tiba datang macam lain. Kita kata hadza khilaf ma kuntu a'taqid. Itu perkataan khilaf, Datin. Bainahuma khilaf, kemudian bikhilaf ma kuntu a'taqid. Tapi kalau tuan-tuan dengar orang Arab kata khalaftu salasata aulad, laysa ma'naha annahu khalafahum fi amrin, la. Khalaftuhum. Khalaftu salasata aulad maknanya adalah anjabtuhum. Saya lahirkan mereka. Kam khalafta? Khalaf salasata aulad. Ditanya isteri dah bersalin, dia kata khalafat? Aywa, na'am khalafat. La, melahirkan anak, khalafat, na'am khalafat. Kalau merujuk kepada bersalin khusus itu wada'at. Nah, nanti itulah apa yang kita sempat belajar pada petang ini. Apa-apa pun, sauman makbulan, iftaran syahiyan, itu tuan-tuan kena praktis pada petang ini, insyaAllah. Ya, insyaAllah, Alhamdulillah. Itulah sama-sama kita praktis. Dan siapa yang masih lagi ada masa untuk kita tuliskan perkataan baru ini, boleh tuliskan di bawah video ini. Ya, akhirnya terima kasih banyak-banyak kepada Fadil Ustaz Syafidul Abdul Hamid atas pertemuan untuk petang ini. InsyaAllah kita jumpa lagi Ustaz pada halaqat al-qadimah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa syukran jazilan mustami'in kiram wa li mustami'in kiram istamiru ma'ana fi idha'atikum idha'at Ma'had al-Islami Al-Malizi Radio IKIM. Mari pelajari bahasa indah, bahasa Al-Quran. Mari pelajari bahasa ini, bahasa dan suci dan murni. Hayya bil Arabiyyah, hayya bil Arabiyyah, hayya bil Arabiyyah, hayya bil Arabiyyah, hayya tadrusuha ma'an. Hayya bil Arabiyyah, hayya bil Arabiyyah, hayya bil Arabiyyah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud sesiapa yang membina masjid kerana Allah, Allah membina baginya rumah di syurga kelak. Hadis riwayat Imam Muslim. Ayuh mari berwakaf dan berinfak pembinaan Masjid Kota Warisan Sepang Selangor. Untuk maklumat lanjut boleh layari website kami di masjidkotawarisan.com atau hubungi Encik Zubair di talian 013 999 2023. Jom infak pembinaan Masjid Kota Warisan Sepang Selangor sekarang. Zaman sekarang semuanya naik. Harga barang naik, harga minyak naik, memang tak dapat nak elak. Tapi masih ada yang beri kadar rendah untuk kita. Nikmati kadar pembiayaan serendah kadar asas standard tambah 2.18% tahun bersamaan 2.72% tahun kadar tetap untuk tempoh 3 tahun melalui pembiayaan peribadi iBank Islam. Kadar terhad ini ditawarkan dari sekarang hingga 31 Mac. Yang terbaik pastinya dengan Bank Islam. Info lanjut layari www.bankislam.com. Datang bulan lagi. Bilalah agaknya rezeki kita ya bang? Sabar yang, kita kena selalu berdoa. Ikhtiar. Ikhtiar hamil. Susu Everty. Susu ikhtiar hamil. Khas buat bakal ibu. Susu Everty, formulasi Dr. Bertauliah yang dirumus khas untuk yang ingin mengandung. Ikhtiar hamil dengan Susu Everty di nakmengandung.com. EFFERTY, minum Everty. Sudahkah anda berwakaf hari ini? Perbadanan Wakaf Selangor ingin mengajak anda untuk merebut peluang berwakaf tunai pada bulan Ramadan ini. Ayuh layari www.wakafselangor.gov.my
My untuk berwakaf secara tunai, FPX atau imbas kod duit now QR wakaf. Jangan lupa follow dan like Facebook page dan Instagram rasmi Perbadanan Wakaf Selangor. Hubungi 0355188001 untuk info lanjut. Jom berwakaf untuk saham dunia dan akhirat anda melalui Perbadanan Wakaf Selangor. Mak, jom kita melancong ke Jepun, nak? Mak ni kaki dah tak kuat. Lagipun makanan di Jepun tu takut tak kena tekak. Jangan risau. HIS Travel kan ada syarikat berlesen dan terkemuka di Jepun. Mereka ada package private guided tour. Apa tu? Alah, trip persendirian bersama pemandu pelancong dari Malaysia. Sesuai untuk warga emas dan anak kecil. Mereka boleh uruskan tempat solat dan makanan halal. Wah, apa lagi? Bila nak bawa mak? Layari his.com.my ataupun hubungi 017-308-3879. Negeri Sembilan 102.7. Raikan Ramadan ini dengan membaca buku terbaru terbitan IKIM, Fasting in Islam, Its Spiritual and Intellectual Significance. Dengan halaman-halaman yang penuh hikmah, anda akan pelajari konsep-konsep yang menyentuh hati. Dapatkan buku ini dengan harga RM25 sahaja di ikimniaga.my atau Shopee. Cari IKIM Jarak Niaga. WhatsApp 011-5769-5400 untuk bantuan. Dapatkan juga koleksi penerbitan IKIM berkaitan Ramadan dengan potongan harga sebanyak 40%. Mulai hari ini sehingga 4 April 2024. Temukan lebih banyak lagi tentang keindahan berpuasa dan kembangkan pemahaman anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom bantu kami bina masjid pertama di Bukit Beruntung. Apa yang tiada di Bukit Beruntung, semuanya ada, kecuali masjid sahaja yang tiada. Untuk maklumat lanjut, layari www.masjidbukitberuntung atau boleh menghubungi Tuan Said di talian 01923711158. Saya Ustaz Hamran Yusof menyeru anda semua untuk menyumbang pada masjid pertama di Bukit Beruntung, wadah perpaduan ummah. Dalam dunia internet dan media sosial ni, saya selalu risau tentang apa yang anak saya tonton. Banyak video yang tak ditapis, yang bukan-bukan. Tapi, Alhamdulillah, sekarang ada Durio Plus, platform yang menawarkan lebih dari 9,000 video yang selamat dan sesuai untuk tontonan kanak-kanak Islam. Dan yang paling best, Ramadan ini siri animasi Islamik sci-fi aksi Kebangkitan Khalifah akan ditayangkan. Akhirnya, animasi hero Islamik yang sesuai dan penuh pengajaran untuk anak-anak kita. Jadi, jom muat turun aplikasi Durio Plus di Play Store dan App Store atau layari www.durioplus.com sekarang. Durio Plus, platform video selamat untuk kanak-kanak Islam. Gaza dan Yaman berlainan negara, namun berkongsi rasa derita yang sama. Yaman masih belum pulih, Gaza pula terus diserang hingga tidak tahu bila kesudahannya. Mari bersama kami, Pertubuhan Kasih Insan, menyalurkan lori bekalan air bersih untuk mereka. Semoga dengan keberkatan Ramadan ini, terhapus duka air mata mereka yang amat memerlukan. Hubungi 012-7030-788 atau layari kasihinsan.org. Keranamu Yaman, demimu Gaza. Kota Kinabalu 93.9. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada para pendengar yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini di Kembaran Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda dan inspirasi Ramadan anda. Untuk petang ini kita akan sambung kembali bersama para pendengar untuk kita ke hari Rabu. Rancangan khas yang kita bawa kepada anda, Aqidah Fas'aluna, tanyalah kami. Dan untuk petang ini bersama anda boleh tonton di FB dan YouTube IKIM FM, dan insyaAllah kita buka ruang dan peluang untuk anda. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 011290404004 dan juga boleh tinggalkan di FB dan YouTube IKIM FM. Untuk waktu ini kita akan bersama, Alhamdulillah, yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, pengarah Pusat Syara atau Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kita mengalurkan kehadirannya. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor? Kaifa haluka?
Baik, Alhamdulillah, Nabi khair. Alhamdulillah. Ramadan Karim, Doktor. Ya Allah akram. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor masih meluangkan masa untuk Fas'aluna Tawa Aqidah Fas'aluna tanilah kami untuk petang ini. Kita nak bincangkan Doktor untuk waktu ini tentang bagaimana untuk mempercayai perkara yang gaib. Tapi sebelum itu kita boleh ada beberapa soalan sebenarnya Doktor dari minggu lepas. Boleh kita dahulukan soalan-soalannya. Untuk waktu ini ada soalan dari WhatsApp Konti pada episod lepas. Bertanya Doktor, bagaimana cara mengimbangkan antara taklid dan menggunakan akal serta pengetahuan dalam memahami akidah? Mungkin untuk jawapan silakan Doktor. Ya, terima kasih. Mona, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberi kesempatan untuk bersama lagi dalam Fas'aluna Aqidah, kerana kali ini Fas'aluna kita tu kita bahagikan ikut segmen-segmen dan kita telah selesai dengan Dr. Nir Uskiman bercakap tentang tasawuf dan akhlak, dan kita untuk musim ini kita banyak menyentuh tentang hal-hal akidah dalam Fas'aluna ini. Dan soalan yang diberikan tadi ialah ini kita nak cuba menjawab soalan-soalan yang diberikan pada minggu yang lalu. Bila minggu yang lalu kita bercakap tentang tentang kedudukan akidah tersebut, kan? Boleh tak kita bertaklid dalam akidah, itu tajuk kita yang lepas. Soalannya ialah yang pertama tadi, nak menyeimbangkan taklid dengan menggunakan akal itu. Kita dah sebut bahawa dalam akidah ini para ulama secara majoriti ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahawa dalam akidah kita harus ada asas dan dalil, dan kita tidak boleh bertaklid. Jadi penting sekali dalam konteks akidah ini kita harus faham benar-benar apa yang kita percayai tersebut, supaya tidak berlaku nanti satu kepercayaan yang membuta-tuli terhadap hal-hal akidah ini. Kerana apa ia penting, Mona? Kerana pertama, hal-hal akidah ni hal-hal yang benar. Kita bukan mempercayai benda mitos, kita bukan mempercayai benda-benda yang khurafat dan lain-lain lagi. Kita mempercayai adanya Tuhan, kita mempercayai adanya hari akhirat, kita mempercayai adanya kewujudan makhluk-makhluk seperti malaikat dan lain-lain lagi. Itu semua perkara-perkara yang benar. Jadi perkara yang benar itu harus bukan sekadar benar, tetapi juga dia harus ada asasnya, harus ada buktinya. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala sendiri dalam Al-Quran memberikan banyak bukti-bukti, dan Allah Ta'ala juga memberikan kita akal untuk berfikir bagaimana kita memahami apa yang telah Allah Ta'ala berikan penjelasan tentang dirinya dalam Al-Quran. Sebab itulah para ulama akidah kita berusaha bersungguh-sungguh menyediakan kepada kita cara pemahaman berkaitan dengan hal-hal akidah ini, seperti bagaimana nak memahami Allah Ta'ala sendiri, sifat-sifatnya, zatnya dan juga perbuatannya, bagaimana nak mempercayai Rasul yang membawa kita khabar tentang hal-hal akidah, bagaimana mempercayai kewujudan malaikat dan lain-lain lagi. Jadi ruang untuk kita bertaklid itu kecil sebenarnya dalam akidah ini. Banyaknya ialah kita harus mempelajari, kita harus memahami, dan kita harus menggunakan akal kita untuk benar-benar faham dan yakin tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah ini, mana ya. Jadi keseimbangannya bukanlah antara taklid dengan akal, tapi keseimbangannya ialah antara wahyu, apa yang Tuhan berikan dalam Al-Quran dan Rasulullah jelaskan dalam hadis, dengan akal kita yang kita gunakan untuk memahami perkara tersebut, dan akhirnya kita dapat membina satu
keyakinan, kepercayaan yang betul terhadap apa sahaja perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah. Itu jawapan saya. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih doktor atas pencerahan. Dan ada satu soalan lagi doktor. Adakah rosak akidah seseorang jika tak reda untuk yang tentang mudarat yang menimpa mereka? Adakah rosak ke akidah mereka? Bagaimana doktor? Ini berkaitan dengan keyakinan kita bahawasanya Allah Ta'ala itu mentakdirkan segala sesuatu. Dan dia termasuk dalam hal akidah, kerana dalam rukun iman kita, kalau kita ingat, rukun kita yang ke-6 itu adalah percaya kepada qada dan qadar, sama ada yang baik atau yang buruk, kan? Khairi wa syarrihi. Maknanya kita yakin apa sahaja yang datang dari Allah, yang datang dan yang berlaku, yang terjadi atas dunia ini, kepada kita, kepada orang lain, kepada apa sahaja, adalah merupakan perkara yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala, dan perkara yang dilaksanakan oleh kudrah Allah Ta'ala, oleh kekuatan Allah, oleh kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itu amat penting sekali, dan dia berkaitan dengan termasuklah perkara-perkara yang memudaratkan kita. Kita punya penyakit misalnya yang menimpa kita, walaupun kita faham perkara itu buruk bagi kita, tetapi yang buruk itu tetap merupakan perkara yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan untuk kita selari dengan akidah berkaitan dengan qadar itu kena redha lah. Memang kena redha, dan redha itu bukan bermaksud pasrah saja bila sakit demam duduk rumah tunggu mati saja. Tidak, maksudnya kalau sakit kita berusaha cari ubat, kita pergi hospital, kita jumpa doktor, kerana itu juga perintah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk kita menjaga diri kita, hifzun nafs, kan, sebahagian daripada maqasid syariah, menjaga kita punya diri. Dan setiap Nabi kata setiap penyakit itu ada ubatnya, jadi kita kena berusaha untuk mencari ubat, di samping ataupun dengan asas bahawasanya Allah Ta'ala juga yang menciptakan dan Allah yang Ta'ala menyembuhkan segala sesuatu. Wa iza maradtu fahuwa yashfin. Ketika sakit, Allah Ta'ala lah yang menyembuhkannya. Jadi redha itu penting dalam konteks kita meyakini bahawasanya mudarat itu walaupun teruk bagaimanapun dia tetap datang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tetapi kita juga bertindak berdasarkan kefahaman dan perintah dari agama juga, supaya kita berusaha mengubati dan merawat penyakit-penyakit yang ada menimpa diri kita. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih doktor atas pencerahan. Dan ada satu soalan lagi kita akan ambil selepas rehat doktor. Kita berehat sikit kepada waktu ini. Kita akan kembali selepas ini. Untuk bersama para pendengar juga, masih lagi boleh tonton di FB dan YouTube IKIM FM. Berehat seketika, kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Kembara Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda. Negeri Sembilan 102.7. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man un'ima alaihi ni'matun falyahmadillah, wa man istabta'a ar-rizq falyastaghfirillah, wa man ahzanahu amrun falyaqul la haula wa la quwwata illa billah." Maksudnya, sesiapa yang dikurniakan kepadanya nikmat, maka hendaklah ia memuji Allah. Dan sesiapa yang rezekinya payah dan susah, maka hendaklah beristighfar kepada Allah. Dan sesiapa yang dilanda kerunsingan, maka hendaklah diucapkan la haula wa la quwwata illa billah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Johor Bahru 106.2 FM.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah masih bersama untuk waktu ini Aqidah At-Fas'aluna, tanyalah kami. Dan alhamdulillah bersama para pendengar, boleh tonton di FB dan YouTube IKIM FM, dan soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404, dan juga boleh tinggalkan di FB dan YouTube IKIM FM. Untuk waktu ini masih lagi bersama yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, pengarah Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia. Untuk kita nak bawa bincang tentang mencari perkara yang gaib, tapi ada satu soalan doktor yang dari minggu lepas, mungkin seringkas yang mungkin kita nak jawabkan insya-Allah. Dari Safia dari Seremban bertanya berkenaan dengan akidah, apakah yang dimaksudkan dengan wahdatul wujud? Bagaimana doktor, silakan. Okey. Terima kasih Mana. Dia nak jawab pun soalannya tu berat dan besar. Ya. Dan sukar sekali untuk kita menjawab secara ringkas. Tapi saya kena ringkaskan kerana kita ada perkara lain yang juga kita nak bahaskan. Tapi disebabkan ini merupakan soalan dan rancangan ni Fas'aluna, saya ingat saya cuba Wahdatul Wujud ini merupakan satu aliran pemikiran dalam bidang tasawuf, khususnya yang dibawa oleh Imam Ibn Arabi, dan ia merupakan satu cara untuk menjelaskan tentang hakikat wujud Allah Ta'ala dan juga wujud makhluk ini dalam bentuknya dalam satu kesatuan, dalam erti kata bahawasanya penekanan yang ditekankan dalam aliran Wahdatul Wujud ini adalah yang wujud yang sebenar itu hanyalah wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Dan wujud manusia itu merupakan sebahagian dari, dan alam ini sebahagian daripada tajalli sifat-sifat Tuhan. Tetapi saya kira ini merupakan perbahasan yang amat rumit, Mona, ya. Dan saya tidak galakkan untuk kita yang mungkin tidak mendalami ilmu-ilmu kalam, ilmu akidah dan juga ilmu tasawuf yang bersifat tinggi ataupun yang mendalam ini, untuk kita terjun ke dalam perbahasan Wahdatul Wujud ini. Kita serahkan kepada pakar-pakarnya, dan pastinya di situ ada perbezaan pandangan yang amat ketara antara satu kelompok dan kelompok yang lain dalam konteks Wahdatul Wujud ini. Jadi saya rasa itu sahajalah. Jadi maknanya ia merupakan perbahasan tasawuf dan falsafah berkaitan dengan metafizik ataupun hakikat kewujudan yang ingin mengaitkan antara wujud Allah dan juga wujud makhluk dalam satu kesatuan gitu. Jadi apa-apa yang lain itu saya ingat kita harus merujuk kepada pakar-pakarnya lah. Wallahu a'lam. Baik doktor, alhamdulillah, terima kasih doktor. Dan untuk waktu ini kita akan mula untuk kita bincangkan tentang bagaimana untuk mempercayai perkara yang gaib ini. Mungkin kita nak tahu terlebih dahulu doktor, apa yang kandungan utama akidah Islam sebenarnya untuk kita nak mempercayai perkara gaib. Silakan. Ya, terima kasih. Tadi sebahagian daripada perbahasan kita telah bincang juga dalam soalan-soalan tadi. Bila misalnya kita nak bercakap tentang bagaimana kita nak mencari keseimbangan antara akal kita dan juga wahyu kan, ataupun ditanya tadi taklid. Isunya ialah dalam akidah ini perkara-perkara yang kita ingin percayai, yang kita i'tiqadkan itu sebahagian besarnya adalah hal-hal yang ghaibiyat sifatnya. Tetapi itu yang kita kena hati-hati, ghaibiyat itu dia bukan perkara yang tidak wujud, dia hanya ghaib dari pandangan kita, pandangan kasar kita. Kan macam katalah kawan kita kejap datang kerja, kejap tak datang kerja kan. Masa dia tak datang kerja tu kita kata dia ghaib. Atau kadang-kadang orang kata guyub, dah guyub dah dia tu kan. Mungkin sebab dia tak datang bertugas ke kan. Tapi bukan bermakna dia hilang, bukan makna dia tiba-tiba tidak wujud kan. Dia masih wujud, tapi dia berada di tempat lain. Tetapi dalam konteks hal-hal akidah yang kita imani ini, Allah Ta'ala misalnya, kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebenarnya Allah itu maha wujud. Dalam akidah yang kita selalu dengar Dr. Aiman
bacakan itu, sifat yang pertama dalam sifat 20 itu adalah sifat wujud. Jadi maknanya wujud itu merupakan sifat, dipanggil sifat nafsi, sifat yang paling asasi berkait dengan diri Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ghaib itu bukan bermaksud tidak ada. Tapi ghaib itu bermaksud ia wujud tetapi dia tidak zahir pada pandangan panca indera zahir kita. Dia bukan syahadah. Sebab Allah Ta'ala itu alimul ghaibi wa syahadah. Tuhan itu mengetahui hal-hal yang ghaib dan yang syahadah. Maknanya ada perkara yang wujud tetapi dia syahadah, dia nampak jelas pada pandangan kita. Macam inilah wujud kita, wujud dunia ini, wujud alam ini, semuanya nampak. Pokok, bulan, bintang, laut dan lain-lain. Tetapi ada yang ada al-ghaib, ada perkara yang ghaibiyat. Seperti Allah Ta'ala sendiri sebahagian daripada yang ghaib. Hari akhirat tidak zahir pada mata kita. Wujudan para malaikat, hatta dalam diri kita sendiri mana ya. Macam roh kita ini disebut oleh Al-Quran bahawa Tuhan wa nafakhtu fihi min ruhi, Tuhan meniupkan roh dalam jasad kita ini. Tetapi ia tetap perkara yang ghaib bagi kita. Walaupun dia amat dekat, paling dekat dengan kita, tapi still masih kita tidak dapat, dia masih ghaib dari sudut pandangan zahir kita. Jadi kalau kita tengok rukun iman kita itulah merupakan kandungan utama akidah mana ya. Kepercayaan kepada Tuhan, kepercayaan kepada Rasul, kepercayaan pada kitab, kepercayaan kepada hari akhirat, kepercayaan pada malaikat, qada dan qadar. Ini semua merupakan memang Rasul itu zahir pada sahabat-sahabat yang nampak. Tapi pada kita juga Rasul itu sudah tidak ada secara zahir, tetapi kita imani wujudan Rasul dan kita imani kewibawaan Rasul itu untuk membawa kepada kita agama ini. Yang hari akhirat memang kita tidak nampak, kitab ini ada pada kita, tetapi kalamullah itu sendiri yang sebenar, yang hakiki itu masih lagi bukan sifatnya zahir. Yang kita baca itu adalah kalam yang telah ditulis apa semua, tapi kalamullah yang qadim itu sendiri merupakan satu perkara yang ghaib. Jadi sebab itulah dia datang di bawah bab iman, di bawah bab akidah. Rukun-rukun itu merupakan rukun iman kerana ia memerlukan satu usaha dari kita untuk kita benar-benar yakin bahawa perkara itu wujud dan perkara itu real, benar, dan ia menjadi bukan sekadar penting, dia menjadi asas. Dia merupakan macam kalau rumah tu dia merupakan teras-teras utama, tiang-tiang utama dalam agama kita. Kalau kita tak percaya hal-hal akidah ini, nescaya keseluruhan agama kita, termasuklah amalan-amalan yang kita lakukan itu, akan nantinya tersasar ataupun menyeleweng daripada agama yang sebenar. Itu kita punya, kalau kita cakap tentang kandungan utama akidah. Ya, baik Doktor. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor. Dan untuk waktu ini Doktor, kita akan berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini untuk bersama para pendengar. Masih lagi boleh tonton di FB dan YouTube IKIM FM. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di FB dan YouTube IKIM FM. Berehat sekali lagi kembali selepas ini. Itu setia bersama kami hanya di Kembara Inspirasi IKIM FM, Inspirasi Ramadan anda. Negeri Sembilan 102.7. Harga diri itu ialah penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri tentang keupayaan dan kemampuannya untuk berjaya dan bahagia dalam hidup di dunia dan di akhirat. Subhanallah, tanda orang yang menghargai dirinya sendiri ialah dia menilai dirinya bernilai sungguh, berharga sungguh. Dia yakin dan dia percaya dia mampu berjaya, dia mampu bahagia dalam hidup ini.
Walaupun mungkin dia bukan orang yang terpandai, walaupun dia bukan orang yang tercantik ataupun orang yang mempunyai pangkat yang tinggi, tak semestinya dia syukur dengan diri dia sendiri. Kenapa ramai orang yang tidak bahagia dan tidak berjaya dalam hidup? Kerana ramai orang yang mementingkan pandangan orang lain terhadap dirinya berbanding pandangan dirinya terhadap dirinya sendiri. Apa orang lain kata, apa orang nak kata, apa orang nak komen, itu yang sangat dipentingkan, sangat difikirkan, sangat difokuskan. Padahal bisikan hati pada dirinya sendiri, iaitu self talknya, itu yang sangat lebih penting. Sekarang lihat hati. Memang betul sesuatu itu dinilai dengan kesucian hati. Tapi hati tak dapat dilihat. Yang terlihat adalah perilaku. Jadi, sucikan hati, indahkan peribadi. Daripada kami, Nausihat. Tidak kira di mana jua destinasi anda, IKIM FM sentiasa menemani perjalanan dan kembara anda dengan juadah minda yang bermanfaat. Menerusi rancangan terbaik kami, dengarkan setiap hari rancangan Hayya Bil Arabiyah, Pesona di Zahra, Islam Agamaku, Fas'aluna, Imanuna dan Usrah Nurani bersama Mona Jasman. Pastikan sentiasa setia mendengarkannya dalam Kembara Inspirasi dari 4 petang hingga 7 malam di IKIM FM, inspirasi utama anda. Kembali Inspirasi IKIM FM, inspirasi Ramadan anda. Untuk petang ini masih lagi bersama rancangan Aqidah Fas'aluna dan ialah kami. Dan Alhamdulillah untuk waktu ini masih lagi bersama yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, Pengarah Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia. Bersama para pendengar, boleh tonton di FB dan YouTube IKIM FM. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB dan YouTube IKIM FM. Untuk petang ini bersama doktor, kita nak sambung kembali doktor bagaimana untuk mempercayai perkara yang gaib. Seperti doktor kata tadi tentang kandungan utama akidah Islam. Kita mungkin untuk waktu ini doktor kita nak tahu bagaimana kita tahu caranya untuk kita mempercayai perkara-perkara gaib ini. Doktor silakan. Okey. Terima kasih Mona. Sama. Kita sebutkan tadi bahawasanya dalam konteks akidah ini, perkara-perkara yang kita percaya itu dia sifatnya gaib, seperti ketuhanan, seperti hari akhirat dan lain-lain lagi. Sebab itu perkara yang gaib ini dia kena hati-hati dalam kita mengisbatkannya. Kita tak boleh sebarangan, Mona, sebab banyak juga perkara-perkara yang tidak zahir pada mata kita, tetapi dipercayai oleh masyarakat, sedangkan perkara itu tidak benar. Kita contoh paling senang selalu kita bagi hantu lah, berapa banyak jenis hantu. Kalau orang Melayu kita ni lagi banyak jenis dia, tapi sebahagian besar perkara itu sekadar ciptaan dan rekaan dan bahan movie saja, mana? Ya, tapi dipercayai. Dipercayai. Sebab itu ramai betul orang yang takut hantu. Kita kata ada perkara-perkara yang gaib, perkara halus macam tu, tetapi kita punya kayu ukur ialah apa yang disebut oleh agama lah. Kalau agama menyebut adanya jin, adanya malaikah, adanya makhluk-makhluk yang Tuhan jadikan sifatnya gaib, jadi kita percaya. Tapi rekaan-rekaan ini juga banyak. Begitu juga dengan kepercayaan terhadap mitos-mitos dalam sejarah, berbagai mitos. Ada yang turun dari kayangan lah, turun dari gunung lah, kan, Tuhan berada atas gunung Olympus, kan, Tuhan tu namanya Zeus. Ada Tuhan Apollo, Tuhan lain-lain, bagai-bagai jenis nama yang kita sekarang ni guna dalam sukan lah, dalam apa semua, tetapi semuanya adalah mitos. Jadi itu juga satu bentuk kepercayaan, dan satu bentuk kepercayaan benda yang gaib juga, yang seolah-olah tidak
sama wujudnya seperti kita, tetapi ada di sana di sinilah yang diceritakan. Jadi sebab itu para ulama akidah menentukan 3 perkara mana. Kita dah sebut pada minggu lalu, kita ulang balik. Para ulama akidah menentukan 3 perkara untuk menentukan bahawasanya kepercayaan terhadap benda-benda yang termasuk benda yang gaib ini dia betul-betul sahih. Dia betul-betul sahih. Yang pertama ialah keyakinan itu harus jazim sifatnya, kuat. Kan? Maknanya dia tidak boleh sekadar teka-tekaan sahaja. Mungkin ada, mungkin tidak. Itu bukan akidah. Akidah ini namanya sendiri sudah aqadah, maksudnya benda yang tersimpul kuat. Dia macam tali kapal tu. Kita tengok yang kadang-kadang besar tu. Bila dia kuat betul dia punya simpulannya itu, sehingga dia dapat mengikat kapal ketika dia berlabuh. Jadi sebenarnya akidah Islam, akidah kita itu dia harus sifatnya kuat, jazim. Tidak ada, kalau nak detailkan nanti kita boleh detail masa-masa akan datang mana. Ringkasnya tidak ada keraguan, tidak ada syak, tidak ada zan dan tidak ada waham. 3 bentuk keraguan dalam diri manusia ikut peringkat-peringkatnya. Yang paling tinggi itu adalah waham lah, yang paling teruk sekali. Yang tengah-tengahnya syak ni 50-50, dan yang tinggi sikit zan dia panggil. Tapi masih tidak boleh, kerana zan itu pun masih ada beberapa peratus yang kecil yang kita tidak yakin. Jadi dia mesti, kata kuncinya dalam akidah adalah yakin. Yakin itu kata kuncinya. Yang yakin itulah yang membawa kepada jazim, kuatnya kita punya. Yang kedua, dia mesti benar. Benar. Tadi kuat, yang keduanya benar. Benar ni maksudnya dia kena selari dengan hakikat yang ada. Selari dengan hakikat yang ada. Kalau kita percaya hantu tu yang kita percaya tu mesti ada. Apa bukti dia, kena ada bagi bukti lah. Kan? Tapi kalau bukti pun tak ada, cerita tentang hantu tu pun kejap orang ni cerita lain, orang tu cerita lain mana. Jadi itu tak boleh dijadikan asas kepada keyakinan kita terhadap sesuatu. Ataupun mitos zaman dulu-dulu tu. Kita nak tengok sumber ni pun susah mana. Mana buku yang menceritakan, mana saksi-saksi yang benar-benar mengalami peristiwa perjumpaan dengan perkara gaib itu pun tak. Jadi dia tidak boleh menjadi asas kerana tidak cukup bukti. Dalam mahkamah pun benda-benda tak cukup bukti ni akan tertolak sahaja. Dan yang ketiganya, dia mesti berasas. Dia beza sikit. Dia kuat, dia benar, dan yang ketiga berasas. Berasas ni kata para ulama ialah dia kena ada dalil mana. Dia kena ada dalil. Benda yang gaib, dalilnya bukanlah dalil empirikal, bukan dalil yang boleh nampak dengan mata kasar. Jadi tak boleh kita samakan wujud Tuhan misalnya dengan wujud atom-atom ke jirim-jirim yang kita belajar sains dalam makmal tu mana. Dan ini berlaku dalam konteks barat misalnya yang sekular. Mereka menentukan bahawasanya kalau benda tu tidak boleh kita nampak, tak boleh kita kaji, tak boleh dibawa ke makmal, tidak boleh ditengok dia punya elemen-elemennya, maka itu dikira tidak wujud. Tetapi itu dia menyempitkan makna ilmu. Kerana ada sahaja perkara-perkara yang tidak wujud secara fizikal dan tidak boleh dibawa dalam makmal, tetapi dia masih wujud. Misalnya kita punya ideas mana? Idea dalam akal kita, dia wujud tak? Wujud kan? Tapi wujudnya wujud zihni dalam bahasa Arab, wujud yang mental existent. Jadi benda-benda ni tidak boleh kita letakkan, keluarkan otak kita, ambil idea-idea tu tengok dalam tabung makmal dan mikroskop nampak ke tidak. Itu kita, kewujudannya itu kita harus buktikan melalui akal, melalui hujah, melalui pembuktian-pembuktian yang lebih tinggi daripada sekadar kita melihat dengan mata kasar. Itulah yang berlaku dalam konteks akidah Islam. Sebab itu para ulama juga memberikan hujah-hujah akliyah terhadap wujudnya Tuhan. Itu yang diuraikan banyak dalam sifat 20 misalnya.
untuk kita menjelaskan asas dan dalil-dalil berkaitan dengan sifat-sifat Tuhan, dalil-dalil tentang sifat-sifat Nabi, dalil-dalil kewujudan hari akhirat dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan hari akhirat. Jadi itu cara mana untuk kita mempercayai benda-benda yang gaib ini. Terima kasih. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada Dr. Farid atas pencerahan untuk petang ini. Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Mungkin untuk waktu ini, Doktor, sebenarnya banyak yang kita ingin kongsikan bersama Doktor, tapi tinggal sedikit masa lagi, Doktor, untuk kesimpulan dan kata-kata akhir. Ya, terima kasih, Mona. Kita masih boleh berbahas dan berbincang sekiranya ada persoalan-persoalan yang timbul berkaitan dengan bagaimana mempercayai benda-benda yang gaib ini. Kita akan cuba bawa ke minggu hadapan. Tapi disebabkan kesempatan kita yang agak terbatas, kita buat kesimpulan bahawasanya pada hari ini kita berbicara tentang bagaimana kaedah kita mempercayai perkara-perkara yang umumnya dia sifatnya gaib, sifatnya tidak dapat dilihat oleh mata kasar, dan itulah sebenarnya kandungan utama akidah Islam. Tapi kita sebutkan bahawasanya gaib itu bukan bermakna dia tidak wujud, tetapi dia mungkin terhalang daripada mata kasar kita. Sebab itulah cara kita membuktikan kewujudan Allah Ta'ala, sifat-sifatnya, misalnya perbuatan Allah SWT itu. Satunya kita harus menggunakan hujah-hujah akliyah kita, dan pastinya yang lebih utama dari itu mananya ialah kita berpegang kepada apa yang telah disebut dan diuraikan, diterangkan sendiri oleh Allah Ta'ala sendiri melalui kitabnya dan melalui Rasulnya. Tetapi untuk orang yang dah beriman, perkara itu mungkin lebih mudah mana ya. Kita nak memperhujahkan dengan hujah wahyu dan hujah Al-Quran ini. Tetapi bila kita berdepan misalnya dengan orang-orang yang etis, yang tidak menerima langsung sumber agama, Rasul pun dia tak percaya, Quran pun dia tak percaya, itu datangnya kepentingan untuk kita menyediakan hujah-hujah yang bersifat akliyah, untuk kita benar-benar mampu untuk untuk kita jawab sekiranya ada hujah-hujah persoalan-persoalan yang timbul. Yang keduanya untuk keyakinan diri kita sendiri mana sebab kita kadang-kadang lahir Islam, tetapi hal-hal akidah ni kita sendiri kadang-kadang tidak yakin dan ragu. Jadi hujah-hujah ini juga penting untuk keyakinan diri kita sendiri. Mana Allahu a'lam. Alhamdulillah. Di akhirnya terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Farid atas pertemuan untuk petang ini. Jazakallah kulla khair, Doktor. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Selamat berbuka puasa, Doktor. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda, dan untuk anda terus setia bersama kami di Kembara Inspirasi IKIM FM, Inspirasi Ramadan anda. Kuala Terengganu 100.2. Mencetus inspirasi yang tepat dan terkini.